Ini logik dia tak main. Bab mati ni bukan bab logik. Kalau bab mati ni bukan bab logik, apa dia? Bab apa? Bab ajal. Apa yang menimpa kamu, musibah yang kamu tanggung sama ada di bumi atau di langit, berbagai-bagai musibah yang kita tanggung, dan musibah Covid inilah yang paling menyeluruh dan terkesan sekali. Kesemua itu telah ada dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami jelmakan benda itu berlaku. Sebelum berlaku telah Tuhan tahu dah. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Dan kesemua benda itu bagi Allah mudah saja. Jadi tuan-tuan sekalian, kejadian ini di segi agamanya kita kena ambil pendirian macam ini. Apa yang Tuhan nak pasti berlaku, tidak ada siapa yang boleh menghalangnya. Itu segi tauhid. Dan apa yang Tuhan tak nak, tak berlaku, tidak ada siapa yang boleh memastikan benda itu berlaku. Itu pegangan qada qadar. Jadi kalau kita tengok, ini masuk kepada isu yang paling serius di dalam COVID-19 ni. Isu apa? Isu apa? Isu kematian yang tak terhingga. Dah jumlah berapa? Dekat-dekat 30,000 ke? Sekarang dah berapa puluh ribu jumlah kematian seluruh di Malaysia. Saya rasa dah 25,000 lebih dah. Kalau dulu waktu musim pilihan ni, musim balik kampung waktu raya, dalam 2 minggu cuti itu kematian dah sekitar 120-130 orang je. Yalah. Sekarang ni kalau 120-130 tu tak sampai satu hari. Satu hari 300 lebih. Pernah satu hari 400 lebih. Satu bala yang tidak pernah kita fikirkan. Bagaimana Tuhan turun bala. Kalau bala tsunami itu berlaku di tempat dia saja, di Aceh dan di Ceylon, orang lain hanya dengar berita saja, itu pun dah kita terperanjat. Sekarang ini bukan dengar berita lagi, kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Kubur dekat rumah saya tu kubur Covid. Dijadikan untuk mengkebumikan orang-orang yang korbannya di Masjid Serdang. Waktu peringkat minggu pertama tu, van rupanya van bawa mayat. Satu pandangan yang amat memilukan dan menyedihkan. Kematian-kematian orang yang penting-penting tak payah saya sebut di sini. Sampai Tan Sri pun ada yang mati penting sangatlah, hanya dikunjungi oleh pembawa van dan pembawa security pergi, keluarga tak boleh pergi. Pernah seorang kawan saya meninggal dalam 5 tahun dulu. Saya tak boleh sebut orang tu. Dia bekas pengurusi angkasa. Dia mati, semayang mayat untuk dia 2 kali salin, masjid tu penuh. Sekitar 1,000 orang lebih. 2 kali 2,000 lah. Tapi baru dalam keadaan sekarang ini, dalam kes COVID-19 ni, kematian orang penting pun nak dapat 50 orang pun mungkin susah. Kita jangan rasa kecil tuan-tuan sekalian. Itu antara sumbangan terakhir kita kepada orang mati. Takkan nak sama orang yang disemayangkan oleh 2-3 ribu orang dengan orang-orang yang disemayangkan oleh 2-30 orang. Walaupun segi Tuhan wallahu a'lam. Tapi kita tengok segi lahirnya. Sebab itu doa dan sumbangan terakhir orang hidup kepada dia. Tapi apa boleh buat? Tuhan saja yang tahu anak dalam kandungan. Mak bapak sendiri tak tahu, walaupun dia tahu lah waktu katanya budak nak Down syndrome, waktu dia tahu lah sekitar 3-4 bulan gitu, tapi tidak ada kepastian. Kata ada orang dia begitu nak anak laki-laki tapi tiba mengandung perempuan, dia tak tahu, tak boleh buat apa juga. Jadi benda tu antara Tuhan sebut yang Tuhan saja mengetahui. Setiap orang dia tak boleh tahu apa yang dia akan buat besok. Kita mengagak je kita nak buat itu, tapi berapa peratus yang benda yang tak jadi. Terlalu banyak benda yang plan tak jadi. Ada saja halangan dia. Sebab kita tak boleh pastikan. Walaupun kita hanya merancang, tapi Tuhan memutuskan. Kemudian yang terakhir sekali, kamu tak tahu di mana kamu akan dikebumikan. Bi ayyi ardin tamut. Saya pun selalu cakap lah kepada anak-anak saya, kalau bapa meninggal besok kubur itulah kubur kat rumah, tapi belum tentu. Ada seorang anak kenalan saya daripada Kedah.
Bapaknya datang menziarahi anak dia di Kelang. Kerana anak tu aku tak silap kena COVID jugalah, kita tak silap datang ziarah. Tapi si bapak ni yang terjangkit 2 hari kemudian mati sebab teruk. Anak tu selamat. Kebumikan di Kelang. Di luar dugaan. Itu macam di kubur tempat saya tu, kubur COVID. Dah berapa ratus orang sampai sekarang dah telah dikebumikan. Itu semua tu orang di luar dugaan. Entah orang tu datang daripada kawasan mana tak tahu. Ini tuan-tuan sekalian, menunjukkan kita jangan terlalu eager sangat untuk menentukan sesuatu yang kita akan buat di masa depan. Banyak tak menjamin benda tu akan berlaku. Ini contohnya. Sebab ada orang dia buat begini, ini untuk isteri pertama dia, ini untuk isteri kedua, ini rumah untuk anak. Tak sampai situ pun kadang-kadang digadai begitu begini. Buat kecewa aja. Bukan makna kita jangan buat, tetapi tidak ada kepastian apa-apa. Sebab semua ini di tangan Allah. Dan COVID-19 ni mengajar di segi itulah. Sebab itu saya tengok daripada COVID-19 ini bukan yang paling utama sekali. Jumlah kematian yang di luar dugaan yang kita tak boleh ramalkan sama sekali. Yang muda pun kena. Yang tua sama telah lah. Yang tua cari silap. Ada satu kenalan baik saya, dia jadi siak satu masjid. Tiba-tiba dapat berita dia meninggal. Saya tanya dia pergi ke mana. Dia kata dia tak pergi mana, dia duduk rumah aja, tak tahu jangkit mana. Rupanya anaknya jadi kontraktor keluar masuk rumah. Anak selamat, dia yang tak selamat. Ajal sampai. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, itu satu dimensi tentang masalah COVID-19, iaitu kengerian saya lah melihat jumlah kematian yang begitu rupa. Dia kalau dulu kematian sesuatu berlaku tu terlalu heboh tentang dia ni jatuh sungai, dia ni kematian ngeri. Tapi dengan peristiwa episod COVID-19 ni, dengar berita kematian tu satu perkara yang tidak ada dah memberi kesan yang serius kepada kehidupan kita dan jadi perkara biasa. Macam kita tengoklah apa yang Israel buat kepada orang Palestin, tembak, menembak dan sebagainya, kata-kata macam mana kita nak hidup. Tapi anak-anak orang Palestin sanggup berdepan dengan rifle. Yahudi tak ada masalah apa pun. Mak bapak dia pun tak bimbang sangat. Bahkan dia mengambil jalan positif. Kalau anaknya mati tu kepan, dia kata mati syahid. Dia mengambil cara yang macam itu. Ya tak? Jadi persepsi kehidupan telah berubah sebenarnya mengikut situasi orang itu berada di mana. Ya tak? Jadi persepsi anak-anak Palestin dengan mak bapaknya sendiri dah tidak ada masalah. Kalau kita tengok, tunjuk perasaan tu, kita tengok bayonet tu, rifle semua, tapi dia orang pergi. Kita tengok kalau ada rifle, tak lintas dari kawasan tu. Apa makna? Sedangkan mati apa? Beza mati dia dengan mati kita. Jadi ini pengajaran pertama kepada saya daripada COVID-19, iaitu kematian ini di mana-mana boleh berlaku, kita tak boleh tahu dan kita tak boleh ramalkan. Tak boleh nak kaitkan, sebab dia sakit dia mati. Kawan baik saya juga, dia ada masalah semput jantung dan lemah tadi, dia pasang stand lah jantung dia. Dia telah pegang benda tu dah hampir 20 tahun lebih dah. Doktor pakar yang merawat dia pun dah meninggal dah. Dia batuk memanjang. Sekarang ni dah umur genap 80 ni. Dia dilahirkan tahun 41. Pergi ke masjid pun kena dipapah oleh isterinya atau kawan-kawan yang kenal. Dia nak pergi masjid juga. Isterinya sihat. Tiba isterinya kena semput pergi ke IJN. Dia tunggu isteri je IJN. Isterinya yang dah meninggal. Dah 3 tahun. Dia pun kahwin baru dah. Kalau ikut logiknya saya kata, tak betul sepatutnya dia lah meninggal dulu. Ini logik dia tak main. Bab mati ni bukan bab logik. Kalau bab mati ni bukan bab logik, apa dia? Bab apa? Bab ajal. Kita jangan sebut logik. Yalah. Ada orang sakit silih ganti tapi masih sihat. Jadi pegangan ini kita memberi pengajaran pada saya untuk confirm pendirian kita tentang agama ni. Seperti yang disebutkan dalam ayat Luqman tadi, 4-5 perkara dan lain-lain juga. Kesemua tu di tangan Tuhan. Tetapi bukan bermakna kita nak ambil sikap pasif. Menghadapi benda tu tak ambil vaksin pun tak apa, Tuhan nak tolong. Bukan itu bukan cara dia. Sebab di dalam memahami qada qadar ini, termasuklah kejadian COVID-19, dia memahami cause and effect, mengambil sebab musabab tu salah satu daripada komponen dan juga
package di dalam menghadapi, memahami konsep qada qadar. Sebab nak mati pun ada bersebab. Habis-habis tak ada orang sebab apa? Sebab dia nyawa dia keluar. Sebab tu orang tak nak umur panjang macam mana petua dia? Jangan berhenti bernafas. Itu petua kodrat. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, orang kampung saya, dia dilahirkan tahun 24. Isap rokok sampai sekarang. Masih sihat naik motor pergi ke bukit setiap hari, yang orang kata. Tu lagi pada Dr. Mahathir. Dan dia pergi mendapat rawatan, bukan rawatan, dia pergi ambil ubat ke klinik. Doktor India tengok dia, tengok IC. Doktor India kata, Doktor India dah macam heran. Rokok terus jalan. Kalau kita nak katakan rokok itu penyebab kepada cepat mati, setengah-setengah kes tak betul. Tapi bukan kita menafikan rokok juga menjadi punca kepada penyakit jantung, kanser dan sebagainya. Jadi kita tak usah, jadi kalau dah macam tu kena hisap rokok lah. Tak betul. Dia satu daripada berjuta. Bahkan nak jadi Perdana Menteri umur 96-97, seluruh dunia tidak ada macam tu. Jadi nak ambil macam itu sebagai contoh ke depan tak jadi. Ya tak? Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, itu satu gambaran tentang memahami COVID-19 dari segi tauhid. Kematian ini. Sebab kematian tu kita kata kita punya final survival kita di dunia lah. Yang lain-lain tu sakit masuk pergi ke Sungai Buloh pun dah panjang umur, alhamdulillah lah. Ya, besok kita pergi kerja, lepas tu kita dapat pencen, lepas tu kita boleh gini. Tak jamin keadaan macam ni, tak jamin. Sebab itu kalau kita tengok kumpulan yang paling terkesan sekali setelah COVID, kumpulan mana? Kumpulan orang makan gaji kurang walaupun gajinya sikit, sebab ada saving daripada dia atau saving kerajaan. Tapi orang yang paling terkesan sekali ni orang yang bekerja harian ni, kan, yang kerja jual kuih tepi jalannya, walaupun pendapatan yang menyangka kuih tu kadang-kadang sampai 200-400 satu hari, tapi sebab bentuk pendapatannya dia kata tak ada masalah, besok dia dapat balik 400-500. Jadi orang tak saving, tak apa dah. Jadi kalau tak saving, jadi saja peristiwa ni dia orang yang paling suffer sekali. Kalau kita tengok bajet yang dibuat oleh menteri kita tu pun banyak pergi pada kumpulan ini. Sebab apabila dah tak boleh meniaga dan sebagainya, sampai apa nak pergi. Jadi kalau kita take for granted kehidupan kita ni macam itu keadaan dia, terutama sekali kumpulan-kumpulan yang agak tak begitu tinggi, kita kata berapa yang dalam 2-3 ribu sebulan ke bawah lah, dia ambil loan kena bayar kereta 700, rumah sewa lah campur-campur tinggal 1,500, campur lampu lagi, nak apa lagi nak hidup, lepas tu teruk sangat. Jadi kalau kita kesemua menganggap kata benda ni tak apa, pencen saya ada kan, jadi ini masalahnya, terutama kumpulan-kumpulan yang macam itu. Sebab itu orang kata kena bersaving, kena berjimat begitu begini. Tapi benda tu tak diambil kisah sebab tak pernah kita lalui pengalaman yang perit macam ini. Kalau habis-habis sangat, kalau berlaku kebakaran pun takat seminggu, lepas tu elok balik. Kalau berlaku Pak Tani tak boleh pergi ke laut pun sangat seminggu dua ada balik. Yalah. Jadi sikapnya tu menjadikan mereka kata tak perlu nak fikir sangat tentang saving, tentang simpanan, tentang yang memang tak berlebih. Dia kata kami nak simpan kerana tak lebih. Itu soal lain. Ni yang memang kita tahu ada lebihan tapi mereka tak boleh nak bersikap macam itu, nak sesuaikan keadaan sebab orang kata sikap take for granted everything.